kereta sewa saya ni disalahgunakan oleh orang yang tidak sepatutnya lah. Maksudnya mereka gunakan untuk jenayah. Ayah saya pesan, jangan lupa bayar cukai, jaga tim, jangan lupa jangan culas bayar gaji staff. So menyebabkan saya jadi macam mereka faham apa yang berlaku dalam company. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazha Amril, berasal daripada Selangor, dan kepakaran kami adalah dalam supply barang-barang performance kereta untuk anak muda di Malaysia lah. Kita membantu mereka bukan sahaja upgrade dan modified, dan betulkan hala tuju mereka dalam upgrade dan modified lah. So kita bisnes lebih kurang, saya dah berbisnes hampir 11 tahun, tapi untuk performance part ni kita bermula pada tahun 2016. Sebelum ni saya meniaga cowboy. Kan, kita meniaga tak ada cikgu, tak ada guru. Kemudian saya buat apa yang saya tahu. Jadi salah satulah bisnes kereta sewa saya terpaksa tutup disebabkan satunya saya tak ada ilmu. Keduanya affected teruklah oleh COVID-19 itu sendiri. Antara cabaran yang paling hebat yang saya terima dan hadapi bila kereta sewa saya ni digunakan oleh orang tidak sepatutnya lah. Maksudnya mereka gunakan untuk jenayah, mereka gunakan untuk ada yang bawa dadah, ada yang accident, total loss, so ada yang breakdown dan sebagainya lah. Banyak cabaran hebat dari segi fizikal lah maksudnya. Bila terjadinya COVID ni, kita macam termenung sekejap lah, terduduk macam mana nak buat, macam mana game, apa kita nak buat, apa strategi kita nak buat. Masa tu memang tak ada idea. Sebenarnya bisnes performance ni daripada 2016, bukan daripada 2016 saja, daripada 2010 sendirilah. Sebenarnya bisnes tu tulang belakang saya lah isteri saya lah, wife saya. Bersusah senang, orang kata tergolek, terlentang sama-sama, susah sama, kereta hilang, kereta kena curi, kereta kena buat lari. So isteri saya lah yang banyak bersama dengan saya, yang memahami saya, yang menjadi tulang belakang penguat saya lah. Ayah saya pesan, jangan lupa bayar cukai, jaga tim, jangan culas bayar gaji staff. So menyebabkan saya jadi macam mereka faham apa yang berlaku dalam company. Itu yang menyebabkan saya jadi kuat, dan doa mereka sangat powerful lah. Alhamdulillah, kita bermula daripada kedai yang kecil. Kedai tu pun dah 2020 kita rasa kedai tu dah makin kecil. So alhamdulillah kita pindah ke sini lah. So itu antara pencapaian kita lah untuk kita upgrade, kita besarkan lagi premis. Alhamdulillah dulu saya dengan wife saja berdua, dan tambah ada tim lama bertiga. Sekarang alhamdulillah kita dah ada 7 orang tim. So itu antara pencapaian kita yang terbaru lah. Dan alhamdulillah daripada bisnes juga saya dapat beli kereta, kan, kereta impian saya, dan saya dapat bantu mak ayah saya dapat bantu ibu mertua saya. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Sifu kerana Sifu menerima saya ataupun memilih saya untuk menjadi salah seorang student ultimate, kerana saya rasa itu adalah satu penghargaan yang sangat tinggi bagi saya, sebab saya dapat belajar dengan guru yang baik, dengan guru yang hebat, dengan guru yang penuh dedikasi. Dan ribuan terima kasih kepada Sifu. Bukan sahaja dari segi sale, ramai orang yang mungkin nampak sekarang Sifu hanya ajar sale dan marketing, tapi mereka tak nampak bagaimana Sifu membantu kami ultimate ni bina bisnes kami, bagaimana struktur bisnes kami daripada sekecil-kecil bisnes daripada tepi rumah sehingga boleh jadi Senin Berhad. Mereka tak nampak yang mana Sifu bantu kami daripada tak ada saving. Sifu bantu macam mana nak settlekan saving kami, hutang kami. Dan ramai orang tak nampak yang Sifu bantu kami nak besarkan empire kami. Jadi terima kasih, ribuan terima kasih kepada Sifu Najib kerana memilih saya salah seorang daripada ultimate lah. Alhamdulillah.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sekali lagi kita dapat bertemu dan bercakap dalam sesi kita pagi ni, iaitu sarapan minda momentum. Okay, momentum. Wow. Okay, baik. So, pagi ni saya nak bawakan anda satu lagi topik yang saya rasa sangat penting. Kadang-kadang kita ni ada kadang-kadang terlepas pandang. Sometimes ada satu point yang saya nak cakap macam ni. Pagi ni saya live dengan saya nak sertakan sekali dengan note saya di dalam iPad saya ni supaya anda boleh tahu dan anda boleh nampak dengan jelas, dengan betul-betul clear. Boleh ke boleh ni? Okay, dan saya nak anda stay sampai habis sebab sesi live kita pagi ni hanyalah 30 minit. Lepas tu dah habis. Kan? Sebab selalunya manusia ni dia ada masalah down. Kalau masalahnya bila masalah kita ni, okay, kejap. The main issue dan problem adalah bila kita down, okay, manusia ni bila dia down, kalau hari tu dia adalah rasa down, okay, apa saja benda pun yang dia buat tu susah nak menjadi. Setuju ke setuju ni? Okay, apa saja bila dia down, of course dia punya tindakan dia pun akan down juga. Of course energi dia, okay, energi diri dia pun akan down juga. That's why sangat penting manusia ni, kita ni manusia anda adalah sebagai seorang peniaga, mungkin juga anda panggil diri anda business owner, mungkin anda panggil diri anda sebagai usahawan. Kalau anda down setiap hari dan you tak boleh nak naikkan semangat tu, semuanya akan down, tindakan down, energi down. Agak-agak apa jadi pada sale? Agak-agak. Apa akan jadi pada sale? Of course sale pun akan down. Semua benda akan down. Sebab itulah kenapa saya daripada 2017 dah lama tu, 17, 18, 19, 20, 21, kita dah adakan sesi sarapan minda momentum untuk bantu anda naikkan, insya-Allah dengan izin Allah, kembalikan anda punya energi anda setiap pagi. So boleh ke boleh kalau pagi ni saya nak berikan anda lagi beberapa poin penting supaya kita nak tukarkan semua ni, kita nak naikkan ni, kita tak nak anda down. Selepas ni kita nak pastikan anda bangkit. Okay? Kita nak tukar, kita tak nak anda berlaku, kita tak nak anda down, tetapi saya nak anda bangkitkan balik semula, bangkit. Okay? So anda punya tindakan, energi anda, sales anda, semua akan meningkat bila kita tingkatkan ataupun bila kita betulkan kita punya mindset kita dulu pagi-pagi macam ni. Dia adalah macam setting. Jadi kita tak nak lagi berada dalam situasi yang macam ni. Ni tak mau. Yang kita nak adalah kita bangkit dengan cara betulkan kita punya minda kita, mindset kita, supaya dia dapat fokus kepada benda yang yes. Macam tu. Senang cerita, dia akan fokus pada yes. Okay. Dia adalah fokus kepada benda-benda yang yes, I can. Kalau tak semua benda no. Okay. No, so never say no. Okay. Impossible is possible, insya-Allah. Sebab tu pagi ni saya nak bagi anda, saya dapati sepanjang pengalaman saya dalam perniagaan semenjak 2004. Okay, kalau anda lihat saya punya timeline bisnes yang saya dah start buat ni adalah, saya mula berniaga pada 2004. Okay, dan hari ini adalah dah 2021, babe. Cik kira berapa tahun pengalaman berniaga. Okay, pernah berniaga produk kesihatan, automotif, pernah berniaga produk elektronik, gadget. Sama ada secara, dan mula fasa saya adalah, dia bermula pada, kalau ikutkan dia punya fasa adalah 2004 hingga 2009 ni adalah fasa saya berniaga secara offline. Okay. 2009 hingga 2021 adalah saya pergi, saya tukar, saya hijrah kepada online. Sebab bisnes dulu dan sekarang berbeza, babe. Mana boleh sama? Takkan boleh nak sama. Okay? Dulu mungkin lebih pada offline. Tapi sekarang ni dunia dah berubah. Segalanya dah berubah. Kalau kita yang tak ubah, bisnes kita yang akan melingkup.
So saya minta tolong anda, please tag kawan-kawan anda yang anda rasa memerlukan bantuan. Saya nampak ada yang dah share dah kat, dah tag kawan-kawan dia. Thank you. Terima kasih banyak. Ada yang dah tekan butang share. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lipat gandakan pahala anda sebab share ilmu yang bermanfaat kepada kawan-kawan anda, insya-Allah. Okay? Terima kasih banyak kerana anda bertindak menjadi seorang yang orang kata contributor. Walaupun bukan anda yang bercakap, saya yang bercakap, tetapi tindakan anda untuk share dan beri kepada orang lain itu juga sangat membantu orang lain punya proses grow dia, insya-Allah. Okay? So saya nak bagi anda, apakah sebenarnya 7 karakter pembunuh bisnes dan menjadikan bisnes kita tu bungkus lebih awal? Okay? Apakah 7 karakter tu yang saya rasa macam benda ni bahaya? 7 karakter, okay, pembunuh bisnes. Macam ni. Kadang-kadang setengah orang dia tak perasan yang dia ada karakter yang sebenarnya bahaya. Dia tidak membina bisnes. Okay? Tetapi dia adalah membunuh bisnes. Sebab ni pengalaman saya sebenarnya daripada 2004 sampailah sekarang. Lebih kurang 17 tahun lah kot lebih kurang. Kan? Lebih kurang macam tu. Okay? Pengalaman lebih kurang dalam 17 tahun berniaga. Okay? Coaching orang, training orang. Kat situ saya dapat satu macam pengalaman yang saya tahu bagaimanakah sebenarnya karakter seorang pembunuh bisnes. Okay? Yang menyebabkan kenapa dia adalah tak boleh nak grow bisnes, sale tak naik, apa dia jual tak jadi, apa dia pegang melingkup macam saya juga dulu. Okay? Saya tak cakap dengan anda, tetapi saya pun adalah mengalami isu yang sama juga awal-awal dulu. Sama je kita. Okay? You all boleh faham ke faham setakat ni? Okay ni, boleh saya teruskan? Okay, yang pertama. Apakah karakter orang yang membunuh bisnes? Nombor 1 adalah, saya nak cakap dia adalah orang yang pentingkan diri sendiri. Okay? Bila dia berniaga, dia tak kisah pasal customer. Lantak, aku dah jual, lantak engkau ambil produk ni dah. Sudah, dah bayar. Aku pun belah. Okay? Kita tak boleh nak ada mentality macam tu. Business is about helping people. Business is about engage with people. Business is about create a relationship. Sebab dalam business kita bukannya nak jual barang tu sekali. Kita bukan nak jual barang tu hanya sekali je. Tetapi kita nak jual produk kita tu berkali-kali kepada customer kita. You all faham ke faham ni? So, kalau anda ada mentaliti pentingkan diri, kalau dengan pelanggan, dia hanya, dah jual lah. Apa pula aku nak kena jaga pula. Kan, kenapa pula aku nak kena call? Okay, apakah mentaliti yang sepatutnya? Bila pelanggan dah beli, kita anggap dia adalah sebagai macam asset company. Setiap pelanggan tu, okay, setiap pelanggan yang membeli dengan kita adalah sama dan kita panggil dia adalah asset kepada syarikat. Asset perniagaan kita. Setiap pelanggan adalah aset kepada perniagaan. Sebab, satu, dia akan beli lagi. Okay? Dia akan buat repeat sales. Yang kedua, bila dia dah betul-betul okey, dia recommend pula kepada kawan-kawan dia. So, selalunya pelanggan ni, kalau contoh, pelanggan kita tu adalah income dia contoh RM5,000 sebulan. So, dia pun ada kawan-kawan yang lebih kurang level dia. Kalau dia income RM5,000, biasanya kawan-kawan dia pun income tak jauh daripada dia. Mungkin RM6,000, RM5,000, mungkin bawa sikit RM4,000. So, lebih kurang range macam dia. Maksudnya, orang tu kalau dia mampu, dia ada kawan-kawan yang juga mampu macam dia. So, jangan pentingkan diri. Dan sebagai bos pula, kita sebagai leader pula, kalau kita berniaga, jangan pentingkan diri hanya membina diri sendiri. Tetapi, benda yang penting adalah bina tim kita juga. Pastikan tim kita ada macam peningkatan, ada grow dia, keuangan dia pun bertambah bagus, insentif kepada tim kita, jaga dia, okay? Bantu dia achieve matlamat sebab pelanggan kita, yang ramai orang tak sedar adalah sebenarnya tim dia atau staff dia adalah pelanggan dia nombor 1. Tapi sebab dia pentingkan diri, dia hanya pentingkan diri sebagai founder seorang je yang hidup senang, menyebabkan dia lupa benda tu. So, saya dah jumpa terlalu ramai orang macam tu. Dia tak jaga tim dia. Dia je yang grow. Dia je yang achieve banyak benda tetapi tim dia tidak ada apa-apa peningkatan. Akhir sekali tim dia yang bagus ni tinggalkan dia.
Ni masalahnya pula. Akhirnya tim dia tu tinggalkan dia. Habis dah kat situ. Habis dah dia punya. Dah tak ada lagi dah tim. Terpaksa membina balik semula. Sebab dia tak nak jaga. Dia pentingkan diri. So kita jangan jadi orang yang pentingkan diri. Sebab ini adalah karakter pembunuh bisnes. Faham Terima kasih kepada yang share. Thank you kepada anda yang masih fokus. Sebab macam biasa setiap kali saya live pasti ada pemberian yang penting ataupun manfaat, faedah yang sangat besar yang you all akan dapat. Siapa nak puan yang kedua? Siapa nak puan yang kedua? Siapa kat sini ready untuk puan dia yang nombor 2? Nombor 2 adalah, saya nak cakap adalah, dia adalah tak jaga adab. Dia tidak menjaga adab dia. So anda kena faham macam ni tau. Manusia ni adalah kemuliaan dia, orang akan sanjung dia, orang akan hormat, respect ataupun macam menghargai dia kalau dia menjaga adab dia. Adab ataupun akhlak dia. Contoh adab dengan dia punya tim. Tidak sesuka hati untuk nak tiba-tiba mencerca, menghina. Sama juga dengan pelanggan. Dia anggap setiap pelanggan tu penting. Dia tak adalah kurang ajar dengan pelanggan. Dia tak adalah macam mana, ambil, tak nak sudah. So sangat penting sebenarnya pada hari ini, kelemahan ramai orang kita, terutamanya bangsa saya adalah tidak menjaga adab. Tidak menjaga adab. Baru senang sikit, baru capai benda sikit, taklah besar sangat. Dah mula lupa diri. Dah mula tak hormat orang. Dah mula pandang rendah kepada orang lain. Ini semua adalah ciri-ciri yang akan membunuh bisnes dia dan dia sendiri. Faham atau faham ni? Saya just nak remind diri saya dan juga saya nak remind anda semua yang saya anggap sahabat-sahabat saya yang saya kasihi kerana Allah SWT. So tolonglah, sejauh mana pun pencapaian kita, hebat mana, tinggi mana pun kita, jangan lupa untuk sentiasa merendahkan diri kita. Tidak ada benda pun yang kita berkuasa nak menentukan. Segalanya Allah Ta'ala yang berikan kepada kita. Bukan kita yang tentukan. Apa sahaja kejayaan kita bukan datang dari diri kita, tetapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kita, tuan-tuan. So kita tak boleh nak sombong. Jangan sampai kita menyombong. Faham atau faham ni? Dan ini adalah antara saya lihat ramai orang yang macam ni, yang bisnes dia adalah terbunuh sebab inilah bendanya. Inilah punca utamanya. Boleh saya teruskan? Apatah lagi takabur, apatah lagi kalau kita riak. Dan jangan juga saya nak cakap adalah, dengar sini, satu lagi adalah, saya nak tambah adalah perangai menghukum orang. Ni satu hal juga ni. Perangai menghukum orang lain. Orang ni tak pakai tudung. Kau ni neraka. Dia ni tak sembahyang. Tak lama lagi. Inilah ciri-ciri penghuni api neraka. Tuan-tuan, puan-puan, saya nak ingatkan diri saya juga. Kita ini diturunkan untuk berdakwah. Kita ini diutuskan di muka bumi untuk berdakwah. Bukan menjadi pendakwa raya. Kita tak tahu hidayah itu milik Allah SWT. Milik Allah SWT. Kalau orang tak solat, apakah yang kita boleh buat supaya dia minat untuk nak solat? Kalau dia tidak menutup aurat, apakah contoh yang baik yang kita boleh bagi tahu sedikit demi sedikit sehingga dia tutup aurat? Mungkin mereka inilah yang insya-Allah satu hari nanti menjadi orang yang lebih baik daripada kita. Mungkin mereka ni lebih mulia daripada kita. Jadi jangan suka nak menghukum orang. Kalau you ada agent stoki ni contoh, dia tak jaga dia punya mungkin penampilan diri ke, kita cepat-cepat menghukum. No, jangan hukum dulu. Tetapi fikirkan apa yang patutnya kita buat untuk bantu dia kembali semula kepada apa yang betul, yang kita faham. Tu kadang-kadang macam tu. Kadang kita nampak orang yang pantang silap sikit, kita suka, yang saya selalu ingatkan sebelum ni, kita suka menjadi mata lalat.
yang hanya melihat kekotoran, kebusukan. Kita tak nak pun menjadi mata lebah yang nampak benda-benda elok. Dalam banyak-banyak tak elok, pasti ada eloknya kat situ. So, jangan ada benda ni. Ini pun antara benda yang akan membunuh bisnes kita. Kadang-kadang dia akan menghukum staff dia, team dia, ejen dia, stokis dia. Tak maulah macam tu. Come on, kita ni bukan Tuhan. Kita ini manusia yang kita diturunkan untuk mengingatkan manusia yang lain. Kalau kita sebagai majikan, kita sebagai bos, inilah peluang kita. Kalau selama ni staff kita mungkin tak solat, kita ajaklah secara elok-elok, secara baik. Boleh faham tak faham tu? Kan? Janganlah kita pula menjadi penghukum lah. Kau ni tak baik. Kau ni neraka hukumnya. Tak boleh macam tu. Na'udzubillah, tak mau. Faham tu? Kan? So, yang keempat. Siapa nak yang keempat? Okay. Apakah lagi benda yang selalunya akan menyebabkan membunuh bisnes kita? Nombor 4 adalah, saya nak cakap adalah, dia tak jaga adab menuntut ilmu. Ni pun adalah perangai-perangai saya nampak antara yang membunuh banyak sangat bisnes sebenarnya di luar. Okay. Bila masuk kelas, terutamanya online, dia sibuk nak belajar apa yang dia nak tahu. Dia akan, apa ni ajar benda ni? Apa ajar benda ni? Kenapa ajar benda ni? Kenapa tak ajar A? Kenapa ajar B? Kenapa tak ajar C? So, dia sibuk mempersoalkan padahal hidup dia susah. Hutang dia banyak. Hidup tak menentu, stres. Macam-macam kesusahan, penderitaan dia dah lalu. Sepatutnya tuan-tuan, bila kita pergi belajar, kita patut fokus apa yang guru kita beritahu. Sebab biasanya guru kita beritahu apa yang patut kita tahu. Yang akan bantu kita ubah kehidupan. Bukannya korang yang sibuk, bukan kita yang sibuk nak tahu apa yang kita nak tahu. Sebab belum tentu benda yang kita nak tahu tu akan bantu kita. Contoh, saya bagi contoh lah. Katalah dia masuk kelas saya kan. Dia sibuk nak belajar teknikal. Dia sibuk nak belajar, nak tekan butang mana, nak tekan link yang mana, macam mana nak buat programming. Padahal sebenarnya benda yang dia patut belajar adalah, dia patut tahu, kenal siapa pelanggan dia. Dia patut tahu apa masalah pelanggan. Dia patut tahu apakah benda yang menyebabkan pelanggan suka dengan dia. Dia patut tahu bagaimana gunakan Facebook nak dapat reach dengan pelanggan yang dia dah kenal pasti ni tadi. Ini antara modul-modul yang saya akan ajar pada weekend ni dalam Storm insyaAllah. Okay. Strategi online rocket marketing yang saya nak ajar. Sebab ramai orang dia sibuk nak belajar apa yang dia nak tahu. Dia bukan nak belajar apa yang dia patut tahu. Dan kalau dia belajar benda tu, akan insya-Allah ubah bisnes dia, upgrade bisnes dia dengan cepat. That's why bila anda jumpa dengan orang yang berjaya, anda patut tanya, "Cik, tuan, boleh tak cik bagi tahu saya apa yang patut saya buat untuk saya berjaya?" Bukannya tanya dia, "Cik, nak berjaya ni kita kena buat apa? Kita kena buat benda ni Kita kena buat benda ni Yang ni ke? Saya nak tahulah benda ni. Saya nak minta tips." So, itu bukan soalan yang tepat. Sebab bila kita bertanyakan soalan yang tepat, kita akan dapat jawapan yang tepat. Tapi bila kita salah tanya soalan, maka salahlah jawapan dia. You all faham ke faham ni? Okay, dah share ke belum? Terima kasih pada yang tag kawan-kawan. Thank you kepada yang dah share. Terima kasih banyak. Ya Allah, mudahkanlah mereka yang share ni. Ya Allah, mudahkan rezeki mereka. Berkati hidup mereka. Ya Allah, amin. Ya Allah. Okay, sebab anda tolong membantu saya. So, bila kita belajar tuan-tuan, adab kena jaga. Selagi mana guru kita itu tidak melanggar hukum agama, hukum negara, tak payahlah kita sibuk nak menyampuk. Salah satu benda yang saya belajar adalah kalau guru kita, selagi guru kita belum bangun, belum contoh keluar kelas, contoh kita jangan bangun. Kita masuk dalam Zoom. Selagi guru kita belum keluar lagi, belum lepaskan kita, kita kena stay dulu. Bukannya terus belah macam tu je. So, ramai yang macam ni, ramai yang sebenarnya manusia ni, bukan dia tak pandai tuan-tuan, perempuan. Bukan otak dia tak genius. Tapi sebab dia tidak menjaga adab dalam menuntut ilmu, menyebabkan ilmu dia dapat tidak berkat. Akhirnya apa dia buat tak jadi pun. Tapi dia pelik, kenapa orang lain buat jadi? Apalah aku buat tak jadi Cuba bandingkan bagaimana adab kita dengan adab orang yang jadi ni tadi. Adakah sama ataupun berbeza? Cek balik. Tuan-tuan, boleh faham ni?
Yang kelima, boleh saya masuk ke kelima pula? Yang kelima adalah dia tidak sabar. Tak sabar dalam proses nak berjaya. Okay? Semua benda yang kalau boleh pun dia nak buat dalam satu malam dah jadi dah. Okay? Satu malam je dah jadi. Dia tak nak pun tunggu. Okay? Dia tak nak pun. Dia tak nak pun macam ada proses. Pada saya macam ni tau. Kalau bisnes kita dah lama memang melingkup, dah 10 tahun, mungkin 5 tahun, dah lebih 10 tahun berniaga, tapi masih tak menjadi. Nak repair, bukan ambil masa satu malam. Of course perlukan masa lebih kurang 6 bulan ke 12 bulan. Jadi kejayaan itu kena ada dia punya proses. Janganlah tak sabar-sabar nak berjaya. Faham ni? Okey? Yang keenam, siapa nak ke enam? Lagi 2 poin je. Yang keenam adalah duduk dalam circle ataupun dalam lingkungan orang yang negatif. Okay, duduk dalam circle orang yang negatif. Okay, orang yang dia cari adalah orang macam dia. Kau still jatuh. Aku pun sama. You lah. Lah. Memang tak bagus lah sekarang. Dia cari benda-benda yang negatif je. Ni namanya geng lalat. Okay. Ni bukannya geng penyamun. Ini namanya geng lalat. Okay. Dia suka cari orang yang negatif. Orang yang dia selesa dengan orang yang kata tak boleh compare to manusia yang fikir positif. Orang yang fikir boleh. Dia selalu fikir yang tak boleh je panjang. Dia fikir nak membawang orang je. Nak mengutuk orang je. Membahan orang. Dia tak fikir pun apa patut dia betulkan. Dia tak nak fikir pun macam mana aku boleh duduk dalam persekitaran yang positif. Boleh faham atau faham ni? Jelas ataupun jelas? Yang ketujuh. Last point saya. Okay, kan saya kata 30 minit je bagi ni. Tak lama. Okay. Yang ketujuh adalah dia adalah tak percaya kepada guru yang mengajar. Yang lagi teruk apa tahu? Tak ada guru pun. Okay? Tak percaya kepada guru yang mengajar. Tuan-tuan, kita ni belajar. Kita ni manusia perlukan manusia lain. Terutama mereka yang dah lalu proses kejayaan tu. Terutama orang yang dia dah pernah gagal. Dia boleh bangkit. Dia boleh berjaya. Dia pula telah membantu ramai orang lain untuk berjaya juga. Tapi masalah kadang-kadang kepala otak kita ni suka tak percaya. Kita suka meragui. Padahal kita ni susah. Padahal kita ni tak berjaya pun. Tetapi buat perangai macam dah mengalahkan orang yang berjaya. Suka ikut kepala otak sendiri. Saya nak cakap bukan you all. Saya dulu macam tu. Saya dulu pun macam tu. Suka fikir ikut kepala otak sendiri. Patutnya kita fikirlah. Orang tu dah berjaya. Kau ikut je lah. Kalau dia dah pernah sampai ke puncak gunung tu, dia dah tahu kat mana lekuk-lekuk, kat mana tempat yang mencabar. Dia dah tahu kat mana macam mana untuk cepatkan proses tu. Follow je lah. Tak payahlah nak ragu-ragu lagi. Kau tu sendiri pun masih lagi tak percaya. Ni masalah kepada ramai orang yang kepala otak dia tak nak percaya kepada orang yang dah berjaya. Malah didengki, dia cemburunya pula. Dia cuba pula nak jatuhkan orang. Ini antara ciri-ciri adalah membunuh bisnes. Dan saya tak nak, na'udzubillah. Saya tak nak ini berlaku kepada anda lepas ni, tuan-tuan. Hopefully you adalah orang yang cari ilmu, trust the process, trust the mentor ataupun guru anda, insya-Allah. Dan saya juga nak menjemput anda sekali lagi. Jika anda ramai tanya bagaimana saya boleh bimbing dia, bagaimana saya boleh bantu, saya of course tak boleh nak bantu bimbing secara one on one. Tetapi benda yang saya boleh bantu adalah melalui kelas yang kami adakan. Contoh untuk hujung minggu ni kita ada kelas namanya STORM. Strategi Online Rocket Marketing. You akan belajar strategi bagaimana nak mula onlinekan bisnes. Apa proses dia? Apa langkah dia? Bagaimana nak faham tentang Facebook, social media kita. Bagaimana nak buat ayat copywriting yang betul. Bagaimana nak mula membina pelanggan melalui follower yang kita bina. Macam mana pula strategi branding kita. Macam mana nak buatkan brand yang orang percaya. Brand yang orang tengok je terusnya wow. Okay, itu antara benda yang anda belajar. Kita juga akan anda yang ke-6 nanti adalah
Apakah trend-trend terkini sekarang? Macam mana posting yang orang suka? Apakah bentuk-bentuk video ke FB Live yang orang akan terpesona dengan kita dan menyebabkan mereka akan beli kita punya brand? And ketujuh, mungkin anda akan tanya nanti soalan Q&A insyaAllah. Okay? Apakah soalan-soalan yang selalu ditanya oleh usahawan yang nak mengonlinekan bisnes dia dan nak membina dan nak menarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan? Yang ini yang saya nak spend masa dengan you all 2 hari pada hujung minggu ni nanti. Nah, saya nak cakap sekali lagi, saya ajak anda, saya nak tawarkan kepada anda untuk join kelas ni nanti. Nah, saya rasa hanya serendah RM10 ke RM20 je 2 hari. Kita bagi anda kelas ni murah bukan sebab kita ajar basic, tuan-tuan. Kita bagi rendah supaya anda experience dulu belajar dengan kami, dengan saya. Anda tengok dulu. So, nothing to lose. Sekadar RM10, RM20. Apa je yang kita nak rugi? RM10, RM20 je. Kan? Apa kata anda pergi mendaftar kejap lagi di naktarikpelanggan.com. Okay? Naktarikpelanggan.com. Pergi kat situ. Kalau anda rasa anda nak buat program penting, kalau anda rasa pasca COVID ni bisnes anda teruk struggle, inilah masanya untuk bangkit semula dengan dapatkan ilmu pengetahuan yang betul, strategi yang tepat. Kita tak nak buang masa, David. Ni dah 2021. Sampai bila lagi kita hanya nak gunakan cara yang salah, cara yang try and error. Tak mahu dah macam tu. Ini masa yang kita betul-betul nak buat sesuatu, jadi. Buat jadi. Buat jadi. Semakin minimum benda yang tak jadi. Kalau tak, buat tak jadi. Buat tak jadi. Semakin kurang benda yang jadi. Sebab kita tidak ada the right knowledge, the right guru, the right strategi ni. Okay? Itu sahaja daripada saya pagi ni. Terima kasih banyak pada anda yang menonton. Saya ucapkan terima kasih. Thank you juga kepada yang share, yang tag kawan-kawan dia. Thank you very much. Moga Allah Ta'ala berkati hidup anda, berkati perniagaan anda. InsyaAllah berkahlah untuk kehidupan anda sama ada di dunia dan juga di akhirat insyaAllah. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pagi esok di dalam Sarapan Media Momentum. Setiap hari jam 8.30 pagi yang dibawakan untuk bangkitkan semangat anda, bangkitkan anda punya energi anda, bangkitkan anda punya semangat untuk anda terus nak berjaya dan upgrade diri dan bisnes anda insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.